Assalamualaikum dan selamat datang ke Podcast Tinker. Podcast yang paling-paling. Podcast yang terpaling maksudnya. Paling-paling. Alright, so Apa hal? Siap. Orang sorak. Macam tu orang sorak. Wah. Dengar. Tak, bunyi tu adalah apa tahu? Kau tahu tak game yang dulu-dulu yang ada macam konsol game yang suka tahu tak game yang sukan tu? Yang dia kena lompat. Dia kena lompat dekat dalam ring tu lah. Dia macam lari track, lari lompat jauh kan. Lepas tu tiba-tiba Circus. Dia macam Olimpik punya game. Olimpik tak pernah main, tapi circus Pernah main. Dia ada tapi- banyak kan kita boleh pilih nak lompat jauh ke apa semua Lepas tu kan bila kau macam jauh kan orang aku buat salah lah. Itu bunyi binatang lain. Bila Macam tu. Orang sorak. Style. Okay, so yes, welcome to Podcast Tinker. Seperti biasa, Haikal. Macam biasa kita boleh tengok YouTube dekat podcast YouTube dekat podcast. YouTube dekat podcast. Kita boleh tengok podcast ini dekat YouTube di Podcast Tinker di YouTube Tinker Studio, dan nak dengar dekat Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan banyak lagi benda yang tulis podcast dan Podcast. betul. Apa ni? Aku baru tahu tu. Google Podcast ada. Aku baru tahu sebab dia dia tak ambil peduli sekitar orang. dia ada nombor kat Google Podcast. So maksudnya dia boleh access lah. Tak semestinya orang kata aku tak ada Spotify, tak ada dengar. Aku Ada. ada baca ni. Tolong aku baca satu komen. Lepas tu ada seorang viewer ni dia minta enablekan ataupun usahakan supaya Spotify Brunei boleh dengar podcast Tinker. Aku pun tak tahu macam mana Brunei tak boleh dengar podcast. Kan aku bengang kalau orang Brunei dengan kita macam mana orang Brunei? Bukan dia bukan open source ke? Maksudnya kalau kau duduk mana-mana pun boleh dengar dekat Spotify. Sebab aku buka open source, aku tak ada lah macam restrict dekat Brunei ke apa Tak ke. tahu lah. Boleh je kan? Boleh. Semua betul punya. Tapi Aku rasa dia tak bayar. pula. Free. Bayar. Tak ada free Kenapa lah. kita salahkan dia? Dia minta tolong kita. Enablekan dia nak dengar kita salahkan dia tak bayar. Okay, kalau tak ada Spotify, tak ada dengar, boleh dengar dekat Google. Apple Podcast. kalau ada. Kalau pakai Apple lah. Apple free. Okay. Apple Podcast free. Aha. Dan Google Podcast apa tak lagi memang free lah. Ada Google kan. Boleh dengar terus. Dan sebenarnya dekat Spotify dah boleh ada video tau. Tapi aku tahu macam mana. Sebab Really? Joe Rogan punya podcast. Okay. Joe Rogan yang dulu Fear Factor punya host tu. Ha? Dia boleh tengok dia punya podcast dekat Spotify juga. Wow. Boleh tengok video. Tengok video. Style. Tapi dia ni lah. Dia original content lah. Spotify bayar dia untuk buat podcast. Kita jangan impian lah cerita Spotify bayar. Kalau lah kan. Alright, so okay, so what's new? Aku mulakan dengan apa benda aku baru tahu. Apa dia? Benda ni sebenarnya dah lama. Fakta Mungkin ke ni? bukanlah fakta, tapi aku baru discover pasal benda lah ni. Okay, cerita dia begini. Aku bagi tahu back story. Kau nak masuk podcast ke nak main phone? Tak, aku nak tengok apa Joe Rogan tadi. Okay, tak apa. Teruskan. Kau berani tengok konten orang lain dalam konten lain Okay. Lu konten maksud tak apa? Alright. Okay, so 2 hari lepas Okay. aku malam bangun menyusu kan. Lepas tu Kau menyusu lah? aku menyusukan anak aku. Okay. So bila anak aku dah tidur, laki aku pun dah tidur, kenyang susu semuanya. Bila diorang dah tidur, aku tak boleh tidur. So aku pun scroll Twitter. So tiba-tiba aku ternampak satu. Okay, bright story dia adalah hari Ahad lepas aku pergi beli barang dekat Minds. Okay. Okay, aku tahu apa. Teruskan. Okay, kemudian aku nampak satu tweet. Macam dia agak macam dah bukanlah viral. Creepy poster. Yeah, dia macam something cerita pasal benda creepy dekat The Minds tu. Tentu aku baca 3 pagi babe. So aku baru tahu sebenarnya The Minds tu memang like legit. Atas kubur? Bukan atas kubur. Lelombong ah. Lelombong yang dalam gila yang macam Dia macam kata, kau tengok tak yang kalau lombong kat Mat Salleh yang dia pusing. Lepas tu yang lori pusing kecil yang turun ada macam gitu. ni, ada yang pusing circle. Dia Ha. dalam macam tu lah. Orang kata kalau tengok daripada atas, lori nampak besar, kau tak mancis je. Kalau lori tu kat bawah. Lori yang kita manusia pun satu tayar ada, kita tak sama tinggi kan tayar tu. So diorang Dia kata tak tahu macam pun. setinggi apartmen lah. Berapa tingkat? Puluh tingkat. Dalam sebab dia nak Dalam. korek timah. Alright, so kisahnya aku takut lah bila aku baca, sebab aku tak baca habis sebab aku dah cuak time tu. Sebab aku baru pergi The Minds tu. Lepas tu Hari yang sama. No, dia bukan hari yang sama. Besoknya tu aku baru baca thread tu. Dia cakap dekat dalam thread tu, dia cakap The Minds tu orang kata dekat bawah The Minds tu
ada macam diorang letak macam ada a room full of apa ni, Mayat. bukan macam Patung patung agama lain lah. Oh, berhala macam tu. something like that, untuk mengelak, untuk macam mengelak dari tem, runtuh ke apa? bukan mengelakkan daripada runtuh, untuk Tem tem, hantu-hantu dalam bawah. yes. Berkeliaran. Sebabnya macam sebab dia lombong kan, so banyaklah Orang mati kat bawah pekerja-pekerja Mati, semua. Kena runtuh apa. Satu lagi mungkin tanah tu tanah bekas tanah orang asli ke. Kan tak tahu kan. Lepas tu kisahnya adalah dia orang macam cerita lah bila dah ada satu track tu, kat bawah tu adalah macam pekerja-pekerja dekat the mines ni punya kedai apa semua. Dia orang cakap macam selalu kena kacau lah apa lah. Lepas tu kan, aku tiba-tiba teringat balik tau. Waktu aku pergi mines tu, pukul 8 kedai dah tutup lah. Aku mula-mula aku ingat pasal PKP. Betul? Tapi adakah sebab macam Takut. 8.30 macam hantu ada- dah keluar? Curfew dia dah habis lah. That's why curfew dah keluar. Memang dari dulu ke? I don't know. Maybe tak kot, Pak. Maybe sebab PKP kot. PKP sebab kat situ ada wayang. Paranoid. Kalau ada wayang, Pak, tak boleh survive kalau sampai pukul 8.30 je. That's why. Sebab sampai midnight lagi kan. Yelah, tapi tak, aku rasa mall tu tak tutup. Yang tutup kedai dia je. Kedai lah. So wayang tu buka lah sampai pukul apa dia orang nak. Tapi pukul 8 awal tu. Tapi kan, Awal lah. kalau aku takut, tak pergi tengok wayang kat situ takut. Pasti Aku tak pernah ke? Samsul Yusof akan buat cerita horror lah pasal Mines. Tapi kalau buat Tajuk dia Lembong. lembong. Tapi kalau buat filem best ke? Okay, Nah, kenapa? Tapi janganlah guna Minds, takut Tak rosak lah. pula dia punya apa Yelah. dia punya. Yelah. Tapi masalahnya kalau kan Minds kan setiap tahun kan dia ada buat macam book fair kan. Ni apa, Big Big Bad Bad Wolf. Wolf. Big Bad Wolf. Kalau ada Big Bad Wolf, tempat tu baru meriah. Kau pernah pergi tak masa dia tak ada apa-apa? Scary tu. Dia agak Kosong. suram ke Oh, suram dia, sebenarnya. tempat maksud kau Mines. tempat Dewan lah. tu lah. Dewan tu dia lah. buat tu lah. Dewan Kenapa tu, nak pergi tak ada apa-apa ya? Tak tahu merendak ke kan. Cadang merendak kat Dewan. Tak lah, sebab dia kan kalau kau lalu belakang kan dia boleh pusing kan. Betul, Pusing betul. sampai ke tempat yang golf tu kan. So kalau malam pun dia ada vibe. Good vibe lah. Tapi tapi to be honest kan, Minds itself pun macam ada vibe yang macam tak, bagi aku tak. Adakah kita akan macam meruntuhkan perniagaan dia orang? Dia Takkan. tak Tapi sebab lah. dia Dia orang ni, bukan. Dia macam rasa lah kalau kau rasa kau rasa lah. dia macam ada vibe, satu vibe yang macam dia okey je, cuma ada vibe macam suram je mall ni sebenarnya. Dia sekarang menjadi macam kat e-curve. Ke sebab kedai dia macam agak tiba pula sound effect lagi. Tadi orang tepuk tangan. Aduh, tiba-tiba tapi- seram ke kita punya ni, seram. tiba-tiba ada orang macam tepuk tangan. Tapi aku berdekatan untuk percaya begitu-gitu je. Sebab selagi tak ada gambar, selagi tak ada bukti yang kukuh, Selagi kau tak jumpa. tak nak jumpa lah. Tapi maksudnya kalau betul lah, tunjuklah gambar ke apa ke. Macam at least nampak lah. Ataupun mungkin ada beberapa pihak yang mungkin tidak mahu gambar-gambar yang ada tu ada ke. Tak tahu lah. Tapi dia orang tunjuk gambar-gambar maksudnya Minds tu dulu macam mana. Faham tak? Ada ke? Ada. Dia, dekat dalam thread tu dia ada tunjuk gambar tu. Dia cek balik lah thread tu. Aku nak scroll balik tapi aku still tak sanggup nak baca. Aku macam cuba. Sebabnya aku rasa macam okey lah sebab aku tak tahu. So bila aku dah tahu, so aku rasa macam sebab dia tunjuk gambar asal Minds tu yang sekarang ni kat tepi jalan tu kan. Kan yang lombong tepi jalan tu kan. Dia tunjuk gambar waktu benda tu kering. So dalam mana? So dalam gila. So siapa tambah air tu? Tak betul cik dah. Nanti aku maybe ada tulis kat situ tapi aku tak baca. Kau Lepas ingat tu lombong daripada kosong ada air penuh. Datang mana air tu? kuasa Allah. Okey. Kalau dah macam tu tak boleh nak bangkang lah. Tak, lepas tu ada orang kat situ, ada orang kat antara tu tanya yang dekat dalam yang tempat macam gondola dekat dalam Mines tu dalam tak? Pasal orang cakap yang tu tak dalam. Gondola. Yang kan Parking dia, tempat parking tu. kan kat dalam Tapi tu. Macam ni lah. Yes. Ya, tapi dia ada buat tour kan. Aku tak nak pergi. Aku rasa nak try nak pergi. Aku takut lah. Kenapa? Dalam kot Mines tu. Tak, dia ada tour macam connect boat, bayar boat yang gondola tu, dia akan pusing tasik tu lah. Gondola tu aku takut nak naik. Kenapa? Tak tahu lah. Aku benda paling takut kan. Aku Gondol. okey lagi hutan daripada laut. Air. Tapi kau pergi Sabah lu macam mana siut? Weh, aku pergi Sabah tu kan, benda ni aku dah cerita kan dengan korang kan. Yang malam last tu ribut babe. Kau takut lah. Ya Allah, lepas tu aku satu bilik dengan Wani tidur lena. Aku macam nak lempang je.
Oh, yang kat Sabah tu yang dekat atas Ya, kita orang duduk atas dekat laut kan? atas laut. Oh. Macam chalet atas air tu. So malam gunggong. Kau tak Aku tidur? tak boleh tidur, babe. Aku dah tak tahu surah apa dah aku baca. Aku cakap dengan Wani, kalau itu malam first, aku akan paksa kita semua tidur kat atas darat. Oh, Sebab itu malam berkemah. last lah. Berkemah. Berkemah. Tak adalah berkemah. Duduklah hotel. Jangan jadi... Aku fikir benda sama kat camping ke apa. apa benda korang ni? Tu bawa unggun api kat tepi laut. So, tapi bila waktu snorkeling semua tu lupa dunia ke sebab cantik kan. Ayolah. Tapi Satu bila lagi kau nampak fikir-fikir dasar. betul, bila fikir-fikir balik kan, aku lagi rela dalam hutan daripada atas air. Kenapa? Ada sebab tak? Kau ada traumatized Sebabnya ke? bukan Pernah ada lemas ke? traumatized. Aku tak pernah lemas pun, tapi sebab dulu aku buat Lemas dalam dagapan cinta. Tak ada. lemas dalam lautan cinta mu. Alah sialnya lah. Dulu aku buat subtitle. Aha. So aku pernah dapat satu subtitle, if korang tahu, ada cerita yang pasal laut dalam, bot laut dalam. Deep Water Horizon okay. Something cerita lah filem. yang macam Ni doku ini apa? doku. Doku. Yang tengah ketam tu ke? Ya. Oh, yang tengah ketam tu apa dah? Weh, aku tengok, padahal aku buat subtitle lah tau. Bukannya aku pergi shoot ke. ke. Aku rasa no, cannot lah. Tak boleh lah. sebab Buat ombak satu dia. tu sambil tengok. Kena tengok lah dia punya ni. Tengok ombak tu yang macam dia betul-betul lah. Aku tak tahu, memang hujung nyawa gila lah kalau orang yang Sebab lagi kerja tu. Tapi kaya lah kan kau kerja tu kan. kaya, tapi tengok hati tanggapan lah sebab diorang kena berebut kan dalam lagu. Dia bukannya dalam cerita yang aku tengok tu dia tak ada berebut ke apa, tapi dia tengok lah macam mana kalau macam dia dekat dalam deep water, apa kita panggil kalau Laut dalam. kat laut dalam. Pas Melayu lah kan, jangan acah sangat pasal yang ni. sampai ada ikan yang ada lampu kat atas pada tu. Yes. Itu dasar. Yalah, tapi dia dekat laut dalam lah. okay. Maksudnya macam bukannya dekat hanya 3 kilometer daripada pantai bukan PD Remis lah. macam bukan PD lah. So dia macam dia dekat dalam laut dalam tu. So aku takut tau tengok cerita tu. Sebab bila tengok dia macam ombak dia hempas gila apa semua dengan bila aku tengok tu aku mabuk laut. Padahal aku buat subtitle lagi. Again aku buat subtitle, aku yang mabuk laut. Okay, since kau dah pergi snorkeling kan? Kau dah pergi snorkeling lah. Obviously lah, aku cakap tadi. Masa aku pergi Maldives, aku pun ada that fear of bukan kaya. Saya redang je. 3 Jauh. Aku sabar je, itu pun sponsor. Maldives tu 3,000 je sebenarnya. Jangan buat teruk. Weh, 3,000 kaya siut. Yelah, Okay. orang Maldives macam mahal. Okay. Tak betul 3,000 je. Aku akan ada macam takut. Kau pernah tengok tak dia macam kat laut dekat Maldives, dia tak macam landai macam kat PD tau. Macam perhentian dia macam ni sampailah dasar. Oh, ini yang Ni tek. tok. Tak, kita punya listener takkan tahu apa benda tek Okay. tok. Maksudnya Macam nak macam cakap jalan 2-3 langkah Dia terus dia tak rata, menjunam terus. ketepuk, jatuh ke bawah dia macam tu. duduk. So masa aku pergi snorkeling, itu je first and last aku turun. Sebab dia turun tu kebetulan dekat di antara Eok tu. Oh. So bila kau ke dalam, Uish. itu kau nampak putih, tiba-tiba hitam. So bila aku banyak sangat tengok cerita Jaws lah, apalah, aku takut macam ada benda macam mulut Betul. Ya, betul yang pos yang besar tu kan. Tiba-tiba sebenarnya kau tengah berenang betul-betul dalam pos tu. Pos tinggal kat kepala dia dan tutup dia dan kau akan macam terus Dia buat masuk. kita rasa tak boleh nafas. betul. Macam Betul. restless. Betul. Dekat- Kau anxious lah, kau jadi macam anxious lah kalau ni. Dekat Redang ada macam tu, yang Redang macam tak ada macam tu. Tapi yang aku snorkel dekat Redang, dia takut sebab apa? Sebab dia cetek sangat. Oh, takut Lepas tu dia macam kerang. Oh. Lepas tu ada macam yang duri-duri tu. Oh, kau terpijak Aku sakit macam lah. aku macam mana nak lepas ni. Lepas tu tiba-tiba ada ikan todak kat depan muka tu. Tapi kau minta kursi tak? Sebab abang aku pun ada sampai terjumpa. Bukan orang bawa pun lah, abang aku terjumpa baby shark kat depan muka. Oish, dudu. Macam tu Oish, gila lah. Tapi aku lautan pergi ni memang benda scary lah. snorkeling yang hari tu cantik lah. Just sombong gila babe. Dia tak pakai Tak pakai life jacket. Ya, tak pakai life jacket. Dia memang handsome gila waktu Terapung snorkel. lah. Yes, dia terapung. Berair lah. That's why aku susah. Aku akan macam tenggelam. Walaupun banyak air. Itu pun macam orang yang bawa tu pun tarik. Aku kata tak tarik. Dia kau pakai aku life je. jacket lah. Pakai life jacket lah. Tak mabuk laut. Aku snorkeling pun mabuk. Aku tak mabuk laut kalau aku kat dalam tu. Dia kat atas atas kapal bot dia. tu atas atas kapal. bot tu yang mabuk Ah. laut. Aku pernah dulu pergi perhentian satu checkpoint je, lepas tu patah balik. Muntah. Kau seorang? Aku seorang je patah balik. Macam mana kau patah balik? Bukan satu bot tu. Yelah, maksudnya baru first checkpoint kan. So dia tak ralat sangat lah nak patah balik. nak hantar balik. semata-mata hantar kau seorang. Daripada aku duduk atas tu pening-pening biar aku main pasir.
Manja. Macam tu. Tak memang bau laut. Alright, Okay, so cerita pasal benda takut. Aku baru pagi tadi aku ada life threatening situation. life apa? Threatening situation Life Ambil threatening. air. Sekejap. Bila kau macam acuh tak acuh je cakap life threatening situation ni, aku macam nak tahu apa benda. Sebab kalau tak threatening sangat, aku akan macam Dia threatening. threaten kau. Dia threatening dalam separuh sedar. Okay, backstory dia, lately aku selalu macam sebelum tidur, kadang-kadang aku kalau rasa macam tak nak tidur, aku akan buka Spotify, aku buka ada playlist lah, lagu-lagu yang tenang lah untuk tidur. So macam dan selalu aku akan buat sebelah telinga je tau, sebab aku tak nak pakai dua-dua belah. Okay. Ada orang kutuk aku ke? Aku tak nak lah pakai dua-dua belah sebab takut tak dengar apa-apa ke, anak aku nangis ke apa. So masa tu bila tidur, biasalah tidur nyenyak, tiba-tiba aku rasa macam aku tengah mimpi makan tapi tak boleh nak hadam. Aku duduk apa hal ni? Tengah ni live tadi ni. So aku cuba telan tapi macam tak boleh. So kebetulan dalam Ini mimpi ke? Mimpi, tapi bukan mimpi. Apa benda yang life threateningnya? Okay, bila aku bangun, rupanya earphone aku kat sebelah tu dalam mulut aku. So saya dia macam Maksudnya masa aku mimpi tu, macam aku nak telan benda tu, macam sebenarnya itu ialah aku punya earphone. Tak, ini yang ni live threatening kau ini tadi. yang kau tak pakai ke yang kau pakai? Pakai. Tak, yang tak pakai tak elok je kat luar. Aku selalu tak sepi kat meja tepi lah. So yang kat situ tu mungkin dia tercabut, lepas tu aku mungkin masuk mulut. So macam aku bila aku terbangun terjaga, Itu bukan life threatening, itu life stupidity. so bila aku buat keluar, okay, aku tak basah-basah, lap-lap tak boleh. Sambung tidur. Tak, macam mana boleh pergi kat dalam? Aku tak tahu. Tak, kau kunyah ke tak? Aku tak tahu, mungkin kunyah aku sebab nak telan. Tapi aku bayangkan kalau contohlah aku tertelan, mungkin Tersedak, tercekik. tercekik. Sebab dia agak besar kot. Tak apa, ada ni wire boleh tarik. Tak ada pun ada wire. Itu kan tak ada wire. Wireless. Ni wireless tu. Nervous kalau ada macam wire, boleh lagi nak tarik. Tercekik kat dalam perut. Bluetooth off. Bluetooth disconnected device. Ya. Tak, the fact that kalau okay, benda ni tak baik kalau buat, mungkin sebab dah jadi kan. Pernah jadi. Tapi my fuck gila kalau macam tajuk berita Haikal cekik earphone. Earphone tu untuk telinga, macam tu boleh ada dalam mulut dia. Bahaya be. Tapi aku rasa sebab itu lah benda-benda wireless ni bahaya. Aku pun macam terus aku macam Especially tak kalau boleh kau ada anak kecil, lagi bahaya. Betul? Bila tak tahu kan, tiba-tiba Bluetooth on. Jadi robot. Oi, baru lepas tengok Oi, bahaya siut. Tercekik tak tercekik earphone, aku tak boleh Kau brain. bayangkan tercekik earphone. Lepas tu time tu pergi tengok badminton ke apa, takraw ke apa. Tiba-tiba bila masuk je, tiba-tiba Tepukan gemuruh daripada perut. Sebab Bluetooth terconnect dengan Alah bodoh lah. Bola ni. Tapi ada fakta kan. Aku tak tahu ni fakta lama betul ke tak. Dia kata memang serangga dalam semua hidup kita, serangga pernah masuk mulut kita masa kita tidur. Tanpa kita sedar. Ada kan? Labah-labah ke. Aku tak pernah dengar tapi benda tu logik. Kan kalau earphone boleh. Kalau earphone tak ada Macam kaki yang- tu macam Macam yang video orang tarik lipas dari dalam telinga semua tu. Lipas. Lipas. Dulu aku sekolah kan, pernah kawan aku kena hantar pergi hospital ataupun klinik sebab ada binatang masuk kat dalam telinga dia. Lepas tu sakit lah. So dia menangis. So cikgu bawa pergi klinik. Time tu aku dah jar 1 ataupun 2. Lepas tu bawa pergi tarik besar. Dia macam bukannya aku rasa tak. Dia bukan penyengat tau, tapi dia Tebuan? macam binatang yang macam rupa dia macam penyengat. Charlie. Tak. Ketua. Tak payah teka. So aku pun tak tahu, tapi besar. Tapi itulah juga kan. Tapi confirm semut mesti pernah masuk. Tapi kan Semut apa pernah. perasaan semut tu masuk telinga kita agaknya. Dia dalam lekit-lekit dalam tu. Itulah kebaikannya tak korek telinga. Pula Tak, sebab orang cakap kan yang wax tu sebenarnya ialah untuk elak anti. Ya ke? Sebab dia pahit, kau pernah rasa? Tak. Aku pernah dulu saya zaman Tak sekolah pernah. macam Okay. kuris. Kalau gatal Ui, ni pahit macam mana tu. kalau gatal? Hmm? Kalau gatal
Tak elok sebenarnya pakai cotton Cotton bud bud tu kan. tak- Tak dia elok kena sebenarnya. pakai Dia ada yang- cara. Sebenarnya kau kena Yang pakai lidi korek tu. lidi yang korek tu. Sebenarnya kau nak wax Sikit dia. je. Sebab Jangan kalau- dalam sangat. Kalau ibat kan dia tolak lagi kan. Kau jangan jadi lagi bodoh. Oh. Sebab Jadi bodoh. Apa Okay. rasa orang cakap apa kalau nak Jadi bebal. jadi bebal juga tapi orang cakap seeloknya yang Pakai cabut besi tu. tu ataupun kau pergi setahun sekali pergi flashing. Flash. Ui, sedap flashing. Sedap. Macam mana dia Oh, buat? dia sakit macam kan? dia tak tahu lah bagi aku Pakai sedap. air. Pakai air dia macam masuk dalam syringe air suam dia tolak. Psst. Dia Okay. bukan tarik, dia tolak lepas tu dia akan keluar. Oh, keluar sendiri. Keluar memang kita tak expect langsung besar tu sebab kita gorek-gorek kita rasa yang macam yang kau cakap Oh, pahit-pahit really? tu. Besar macam batu-batu. Batu ke? Dia bukan batu lah tapi bentuk dia Oh, macam Betul-betul lah, macam betul. ingus. betul macam kau Tak tahu hidung. kau tahu keropok biskut Milo tu. Aha. Yang Milo yang Weh, nuggets tu, Milo Weh, nuggets. thank you weh. Thank you. Milo nuggets tu Terima kasih, macam tu Milo nuggets tu dia tu keluar kat sini. Besar ke? Tak ada dia Rupa depends dia lah, begitulah. depends lah. Sebab aku Sedap pernah dulu lately ni aku pergi kalau setahun sekali aku pergi untuk memang saja nak flashing lah. Tapi sebelum tu aku pernah pergi resort bercuti semua masuk laut semua kan. Lepas tu Kaya. tak sekaya Maldives lah. Lepas tu sumbat telinga aku balik KL ni aku cakap tak dengar sebelah. So aku pergi check pergi check dia cakap ni sangkut ni kena flashing. Okay, kena Pasir flashing. Bukan pasir, tak tahu air duk masuk so dia kumpul wax tu jadi Milo nugget tu lah. Lepas tu dia pergi dia flash. Itu besar. Yang first time Besar. aku buat tu sebab aku memang tak dengar belah kiri aku. Sebab tu memang dengar. besar. Dia akan keluar terus- immediately ke apa? Dia keluar immediately. Dia akan akan Ew. tahan dengan besi apa yang Oh. Oh, Besi, macam ada. kalau pergi dentist tu kan? kat ini pak dia tolak. Lama dia keluar. Kejap ke? Kejap ke? Kejap gila. Tak, Tak sebabnya terkeluar otak ke? Bodoh, tak ada. Tak ada. sebab aku macam bukan petua tapi tips kalau macam telinga kau masuk air adalah Masuk air. kau masukkan air lagi ya. untuk keluarkan. Kenapa ada kawan? Dia sesat. Sebab macam air yang kedua tu dia macam bawa air yang first. Jom lah balik. Itu dia ada banyak cara sebenarnya. Oh, lagi? Ada yang satu macam- yang masuk sini lepas tu macam buat macam Kedap tu. suction, Oh. suction. Oh, okey. Oh. Suction. Tapi kalau dia kat dulu kalau semut masuk dalam telinga kau, masuk semut lagi sebab dia lawan. Nanti kemudian Fight to the death. Bodoh. Tapi kalau orang kan dia dalam semua hidup dia tak pernah korek telinga dia apa? Full of shit. Okey, tak sampai. aku cuba macam nak sampaikan dia punya lawak tu, namun Kenapa? Kau nak sini lagi? Asal. Bukan. Okey lah. dia gerak sendiri. Gerak sendiri. Ui. Dia tak suka kau. Sebab cerita mind tadi kot. Takut lah babi lah. Okay, itu cerita pasal kenapa tarik telinga dog. Tadi dia penting mana? tu, penting tu. Daripada mana kita borak? Tak setiap episod dia akan macam borak dan tak tahu apa benda soalan first. Tarik telinga. Ah, Daripada mana ah, tadi? Dia minds tadi. Pergi. Lombong jauh telinga. Lepas tu lombong. So sekiranya dia ada rupa. bijih dekat dalam telinga. Okay, make sense. Tapi baru-baru ni aku tak tahu lah macam mana aku boleh came across. Kau pernah tengok sarang tebuan tak? Pernah? Aku rasa sarang tebuan aku rasa macam ada Geli. macam Typophobia. dia Macam tak nampak budak-budak typophobia tau. tu. Dia sarang tebuan macam lebah. Lebah kan dia macam yang Lubang-lubang. dia punya lubang-lubang rumah dia tu kan. Kalau luaran pokok sarang tebuan dia pelik tau. Dia macam bentuk-bentuk macam padang pasir. Macam batuan-batuan kat padang pasir. Aku tak macam aku rasa macam Memang creepy. lah. Aku tengok Dia dekat tanah. dia kat tanah ada, dekat atas ada. Dia macam ada rupa-rupa macam busuk-busuk sikit kan kalau kat tanah. Tebuan- Kat tanah tebuan. macam busut. Tapi Ha. kalau kat rumah kadang-kadang ada bentuk macam alien spaceship. Ya, tak tipu. Tapi tebuan dia pakai tanah ha. So maksudnya Ikut. dia kasta Tebuan- rendah sikit dari Tebuan ada lebah. banyak jenis. Tebuan tanah ada. Tebuan. Air tebu. Tapi orang cakap tebuan kalau jumpa lebah diorang tak ngam Diorang tak kawan kan? Masukkan dalam telinga. Ya ke? Fight to the death. Fight to the death. Ataupun buat kawan. Tapi dia cakap, aku pernah tengok dulu dekat Discovery Channel ke apa, lebah dengan tebuan tak ngam. So maksudnya kalau macam tebuan datang serang dekat lebah punya sarang, lebah tu macam Kalah. boleh menang walaupun seorang dia boleh makan dalam 5-6 ekor dia Tebuan. lawan. Tebuan boleh makan lebah. Bukan makan lah, maksud boleh bantai lah. Tebuan Sap- memang tebuan lagi kuat. Okey, siapa Kan? lagi sakit kalau dia Tebuan sengat kita? Tebuan kot. Yeah. Lebah madu lah. At least madu boleh ikan 4 kali.
Wow, Haikal, tak sangka nak sembang masa 4 kali kat dalam podcast. Berani ya. Yelah, orang lain boleh 3 kali ni hot air balloon. Kan? Nikah jom. Jangan. Okay, cukup tu. Cukup itu. Tapi lebah tak sakit, melainkan kalau dia betul-betul banyak macam semut api Semut api pun kalau banyak kan boleh mati. Kalau satu tak rasa betul. sangat. Tapi kalau terbuang satu pun dah pedih tau. Of course lah. Kau tahu tak macam mana cara nak ni hilangkan sengat. Tiba aku macam dalam Boleh episod je. ni aku banyak bagi petua. Hisap. Jangan hisap. Bukan. Dia Tahu? aduh, kau Bear Grylls ke? Kalau bukan Bear Grylls, shut up. Coyote Macam tu. Peterson. Okay. Kalau bukan Bear Grylls, sit down. Macam tu. Kau bukan Shu'aib Bumble D. Kau dah dapat stun dia pakai lebah kat badan dia tu. Dengan Pablo Amirul. Apa dah? Fuck, lucu Aika. Hari ni perform lah. Hari punchline dia nama bad dah. Tak, okay, petua aku. Kalau kau kena sengat tebuan ataupun lebah, kau tahu tak asam Jawa? Kan ada biji dia tu. Asam, biji dia Potong 2. Macam mana potong biji? Nah, takkanlah nak itu pun nak ajar. Kalau keping faham lah. Kalau biji keras. Okey, sambung. Boleh. Boleh kalau kita buat dia. Sekarang Okay, kita buat dia kan. Okey, potong. Lepas tu yang tengah-tengah tu letak dekat tempat ni. So nanti dia akan macam sedut. In a way dia macam sedut balik all sengat tu. Sekeluar. The end. Kenapa nak kena sedut? Ke sebab kita sedut dulu? Dia bukan Asam boy ya. Again, Asam boy sama lah. shut up kalau kau bukan Bear Grylls. Tak, itu memang mak aku pernah buat kat aku dulu. And then dia jadi. Ke dia kena benda tu bersifat alkali ke asid ke? Aku tak tahulah dia apa benda Okay lah, di sebalik dia. Sebab Mungkin kalau lebah dia ada ejen penyerap ke apa ke. Ejen penyerap. Ejen penyerap ke apa ke. Kalau macam lebah kena pakai Colgate orang cakap. Sebab dia alkali. Serius ah? Aku tak tahu, aku patau ni. Aku pernah dengar juga orang cakap Tak, pakai. lebah tu asid ke apa benda ke yang dia tiba nak kena ada alkali dan sebagainya ni? Yelah, kalau asam tu kan bersifat asidik. So mungkin tebuan tu bersifat alkali. So bila dia kena, dia neutralkan pH tu. So dia akan jadi selembut bayi lah. Tiba pula saintis Pakai Isaac lebah. Newton. 5.5 pH. pH. Okay. So itu dekat lebah tadi. Dah tamatkan perbualan lebah ni. Tu dari mana lebah tebuan ni? Sebab aku Sebab tengok dia video. Dia Oh, tengok okay, ni okay. sarang Okay. tebuan tadi. Tapi sarang tebuan yang paling besar sekali dia pernah buat masa tu zaman 70-an. Besar kereta. Berapa ramai kat dalam tu? Ramai tak ramai lah. Seorang je lah buat kerja. Ekor ramai lah. Dia berjuta. Dia kata 4 juta ekor dah Macam orang kira Berapa? Dia anggaran lah. Sebab expert tu macam agak-agak ukur kan. sizing dia macam Sizing mana? dia Berapa kaki persegi je. 4 juta ekor. Uish. 4 juta 4 juta ekor. ekor, eh. Dan bila dia guna kamera tau. Bila guna kamera tu, bunyi kamera tu dia bunyi dengan bunyi dia bisa Nak selik kan tu. Tak, masalahnya tu banyak benda, banyak perkara. Mula-mula tadi orang tepuk, ini bunyi dalam sarang tebuan pula. Apa lepas ni aku tak tahu apa benda yang keluar. tapi dia scary lah. Macam bila aku tengok video tu macam, uish, ini kalau ada manusia yang pergi. Sebab yang pakai protection tu pun dia still kena. Kena, of course lah. Sebab lubang yang sama je mungkin kena kan. Yelah kalau 4 juta jangan fikir lain. Lubang yang sama. Dah kalau 4 juta tebuan keliling Ya, kau, takkanlah ya. tempat sama tak kena. Ya. Ha. So macam mana lubang yang telah Yang telah dinodai tu. yang telah ditutup oleh satu lebah lain telah menutuhinya. Mungkin lah. Tapi taklah semua. Dia kata dalam 10-11 Okey. tusukan. Kita sembang pasal lebah siut. Okay, next. Kita nak ucapkan Tahniah. tahniah kepada Kok Chin Koshi. Oh, Cochin. yang telah mendirikan rumah tangga dengan gadis pilihannya. gadis. Yes. Ingatkan Alhamdulillah. Gadis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, to be honest, sekarang ni tahun ni maybe aku rasa sebab macam sebab aku rasa keliling-keliling aku ramai orang nak menikah. Nikah jom. Tak, nikah jom. Daripada tahun lepas, daripada pandemic start sampai sekarang, ramai aku macam banyak gila kenduri kahwin yang macam Yang tak ikut SOP. Tak, bukan. Tak, maksudnya ramai orang menikah lah. Adakah dia punya efek sama macam baby pandemic
di mana macam bila macam pandemik dah start kan, lepas tu orang pun macam I don't want to waste I don't want to waste any, aku tak nak waste more time lagi lah, aku nak kahwin je, faham tak? Sebab macam bila dah pandemik tu kan, dia punya efek kan besar kan. So maksudnya efek kepada kau punya mental, efek kepada kau punya ni. So macam macam maybe ada setengah orang macam fikir macam fuck it lah, kahwin je, nothing to lose anymore lah, macam tu. Ke tak? Sebab ramai gila orang kahwin. Ke sebab dalam pendam. Maksudnya nak kahwin tu preparation dah sebelum PKP lagi. So dia peram. So ini maksudnya bila dah buka PKPB, okay buat lah. Dah boleh buat. Dia bukannya dekat PKPB ni je, dia macam the whole daripada tahun 2020. Daripada start pandemik tu jimat sekarang. Tu betul ke tu? Aku rasa sebab jimat je. Ya ke? Tak ada And then reception. parents pun terpaksa Kalau cakap, reception pun tak ada nak ambil pack sampai terpaksa. beratus-ratus sampai nak ribu, tak ada. So dia jadi lagi jimat. Orang paling maksimum pun 200 aku pack. So 200 pun ramai kot. Tak ramai ke 200? 200 pun ramai lah untuk era pandemik kan. Kan? So Itulah, maksudnya itu lagi dia jimat jadikan ini adalah langkah yang paling tepat lah. Untuk Masa yang paling tepat untuk menikah. Menikah jom. Mengelakkan tomahan makcik-makcik yang kata Tak jemput, kenapa tak jemput? kenapa tak jemput. Itu satu hal kak. Bila sikit, so yang terdekat sajalah. So tak boleh nak marah-marah sangat. Aku fikirkan sebab apa orang dah kahwin adalah macam dah pandemik ni, macam ujian lah tengok ni. Aku tak nak waste any more time lah. Kahwin lah. Macam tu. Mungkin ada lah orang macam tu, tapi aku rasa more tu jimat lah. Ya, sebab jimat lah. Sebab ramai gila. Time aku tak ada reception sampai sekarang. Sampai sekarang? Kau dah setahun lebih kahwin kan? Dah setahun lebih. Setahun almost. Dah nikah. Tapi kau akan buat juga ke tak? Tak tahu lah. Itu Tengoklah. Macam kalau aku Makcik tak tanya, tak buat kalau buat pun aku akan buat kecil lah. Dewan kecil. Betul. Panggil kawan-kawan rapat, family rapat dah. Family rapat, Tak ada nak macam. Tak pun jamuan raya / jamuan kahwin. Tapi betul. Boleh ke? Boleh, salahnya. Boleh je. Sebab dulu member aku pun dulu Kita buat dia. Tapi kita bukan spotlight lah. Dia ada ke arah raya ke lah. Kita bukan tak spotlight apa dah. Ya tu kan. Dah setahun lebih dah. Orang dah tengok dah gambar awak-awak. Dah celebrate anniversary dah. Anniversary dah. Dah tengok gambar cat dinding semua dah. Ya, ada suruh fikir lain. Cat dinding apa? Hajar cat dinding lah. Cat dinding birthday aku. Cat dinding birthday aku. Yelah sama lah. Celebration lah. Cat dinding birthday kau. Dia Why did I know anything? Dia cat dinding rumah aku semua. Literally cat dinding lah, bukannya. Buat meja kat sebelah tu. Wait, aku nak tanya. Aku memang love Hajar punya. Dia memang that kind of person ke? Maksudnya person yang susah doh nak jumpa orang yang macam bukan apa tau, maksudnya macam aku kan, nak fikir nak buat surprise untuk husband aku kan, aku rasa macam bukanlah tak worth it, tapi macam aku tak ada kreativiti itu. Satu lagi aku rasa macam laki kau macam kalau surprise pun macam surprise dinner ke, tapi macam Hajar kan dia buat macam step by step, macam maksudnya cat dinding cat dinding. Dan waktu anniversary pun macam siap ada ni. Dia memang sejenis itu. Bukan dengan aku je, dengan kawan-kawan dia dari dulu lah. Sebelum aku dengan dia pun lagi, dia memang suka surprise orang. Dia dapat surprise, dia tak kisah. Tapi asalkan kalau birthday orang ke siapa-siapa, dia akan nak buat surprise piknik ke apa. Kau adakah bila dia dah macam gitu, kau pun macam gitu? Tak, sorry. Aku akan Kau ajar kau. tak clap back lah. Tak clap back. Aku akan buat benda yang meaningful, yang kecil-kecil. Aku bagi kat dia. Sebab kita dulu tengok cerita Friends, sitcom tu. Aku bagi kat dia paper cup. Aku cucuk 2 pensel kat atas. Lepas aku letak hanger kat tengah, cucuk kat tengah cup tu. Lepas aku bagi dia. Tu apa tu? Itu ada dalam Friends lah, benda tu reference. Tapi dia still menangis bila aku bagi tu. Sebab dia macam nangis. Sebab benda kecil yang kau macam, yakin benda kecil ke macam ni je? Dia menangis sebab tu. aku bagi dia tu. Aku bagi dia tu. Lepas tu aku bagi dia ni vacuum. Vacuum. Vacuum wireless. Tak bagus vacuum wireless tiba. Termasuk dalam mulut masuk kau. Bukan aku beli mahal pun. Bukan masalah mahal ke tak mahal. Masalahnya sedutan dia tak sedap. Okay. Aku ingat kau takut masuk mulut macam kau punya earphone. Aku punya okay.
Setakat macam okey je lah. kat rumah aku pun okey je. Sebab aku tak ada leceh lah wire-wire ni. sebab Siapa aku dulu suka pakai yang seribu. Sabar bang. Tak payah defensif Tak sangat. tiba nak cakap. Okey. Tak. Apa? Biar sekali dia lah rumah dia, bukannya rumah kau. Sebab aku suka sedutan tu macam 1,500 ke atas. Itu kalau kau nak, kau beli yang Aduh. basuh kereta punya tu. Itu murah, betul tu. Tak, bukan. Abang ipar Yang aku ada air kan? abang tak bukan ada air. Abang ipar aku beli yang memang kalau kau pergi apa Car basuh wash kereta, tu. car wash yang besar macam R2D2. Oh, Ha. oh dia Memang begitu. kuat gila babi. Dia boleh blow kan tarik. Tu dit. Ah, kalau Dia nak- boleh blow kan tarik, okey? Ah, okey? blow kan tarik. Blow kan Boleh, tarik. boleh kita boleh pertimbangkan nak Boleh beli. dengan hisap. Dia dia boleh Podcast kita dah terlalu dewasa lah. Oh, Aku dia rasa. berapa ribu dah beli tu? tak murah 200 je kat Shopee. Serius Ha, 200 Murah sangat tu. Ha. Tapi dia ada jangka hayat yang macam mungkin cepat rosak ke apa. Saya tahu. Tak tahu. Itu tak Pengguna sangat kau. tahu. Tak tahu. Tapi tak, jangan cerita pasal vacuum boleh lah. Aku Okay. tengah nak cerita pasal Okay, Hajar okay, ni. okay. So maksudnya, tapi dia okey lah kalau kau tu je effort kau. okey. Okay. Kau rasa dia okey? Kau Kau lah. Kau yang hasil Kau pandai dia ikut dia. okey. Aku adalah bagi benda-benda lain. Tapi aku macam macam appreciate lah kalau orang macam gitu tu. Sebab aku bukan jenis surprise. sebab Dan Reza pun bukan jenis yang surprise sangat. Surprise yang macam effort. Surprise yang biasa-biasa tu okey lah. Surprise yang macam tiba-tiba je ada. tiba belon keluar Tu dari ada. langit. Ini yang surprise yang macam very orang Effort kata lah. well planned punya surprise lah. Kau Aku tak dengan tak, partner kau? aku tak pandai nak react. Hah? Contohlah dia buat surprise aku tak tahu. So nak macam mana, nak nangis ke, nak gembira ke, nak aku tak ada nak reaction sebab aku bukan jenis aku macam bank tak. Kau telan je lah earphone kau tu. Taklah, benda tu effort sebenarnya. Okay. effort untuk react. Bukan effort dia. Oh, kalau buat. buat pun kena effort juga. Satu ya. lagi macam aku rasa Hajar memang seorang yang bukan kalkulatif. Dia maksudnya memahati orang apa dia suka, apa tak suka. Faham lah. Kalau Ah, macam dia aku observant. Aku kau observer, aku tengok okey. Tak boleh tahu lah orang. Tapi kalau bini aku jenis observant, so dia akan buat surprise aku, cuma aku tak tahu nak react. Tapi kau buat balik surprise tak kat dia? Surprise dia adalah Idris. 2 line. tak, aku tak jarang lah buat surprise sebab selalu satu lagi sama birthday dia sama dengan anak aku. So dia surprise tu banyak. Sekaligus. Surprise tu banyak kat anak ah. Sebab kita orang dah level tahap yang macam tak ada tak apa. Janji kita tahu hour tu Faham. ada. Bukan sebenarnya boleh kena buat jugalah untuk appreciate kan setahun sekali. Dia ke apa bukannya kan. macam nak appreciate ke apa. It's more like to spice things up. Spice. Spice Girl. Tak untuk dia untuk spice things up lah. Maksudnya kalau macam contoh lah, kau balik kerja ni kan, tiba-tiba kau dapat surprise, mesti kau rasa macam happy. Dia Betul akan tak? make your day lah. Ya, dia akan betul dia akan make your day. Tapi maksudnya bila aku tengok macam Hajar punya effort macam tu, aku rasa macam uish aku. Dia letak benchmark tinggi dia untuk aku. That's aku why. shit. Dia macam memang ni aku letakkan nak- benchmark tinggi untuk kau, tapi dia meletakkan benchmark yang tinggi untuk aku. Bukanlah nak compete ke apa, tapi macam okay lah kalau ada this kind of person, ada someone yang macam sanggup buat macam gini, kenapa macam aku tak ada dia terlintas orang langsung lain-lain. nak Tu je, buat tu je. macam tu. Dia lain. Dia Orang lain-lain. Itu pressure social media, jangan ikut sangat. Kalau kau rasa tak mampu, jangan buat sangat lah. At least bagi Dia bukan tak mampu. bagi dia dia seksi dalam bilik okey lah. Dia ni setan kau tahu tak? Itu orang secret. Dah surprise lah tu. Weh, terkejut anak aku. So yes, Masih jenis yang macam suka bagi kadang-kadang random bukan time anniversary je. Tiba-tiba ada note kat atas meja PC aku. best tu. Dia tulis apa? Makan. Are you my baby? If yes, open. So open ada lah note benda dia tulis. How do you feel bila aku kau macam- buat tu macam Sengih seorang-seorang lah. Tak ada aku macam nak thank you. Tak ada. Tak ada lah tiba-tiba aku macam thank you. Tak ada lah. Aku macam macam tu. tapi kan mengikut kekerapan dia buat tu, kau akan buat balik dalam masa ke Tak, ataupun macam tak. Sebab dia tahu aku bukan jenis macam tu. Ui, jahat siut Ben. Tapi Aku kalau buat- contohlah okay, ni random lah. Kalau contohlah orang seperti Hajar tu dapat lelaki macam Ben. Ini untuk dunia sebenar bukan Ben adakah wanita tersebut akan rasa macam benda tu kalau bagi effort tak bagi effort balik, ataupun dia macam Hajar macam okey lah at least. Kalau aku lah, sebab ada jenis yang nak clap back, kalau clap aku back. adalah tepuk balik lah. Maksudnya okay, kau buat okay, aku buat okay. balik Okay. bukan sebelah tangan lah. Faham. Kalau macam aku pula, I would rather to have that as a game. Maksudnya macam we talk. Maksudnya macam faham. macam okay aku dah ni. Lepas tu bukanlah pressure, tapi macam okay, apa benda pula aku nak kena buat untuk
just to top this kind of surprise macam tu lah. Susah. Nanti dia lama-lama dah tak boleh top dah. Macam mana? Faham. Bila dah sampai Nanti level beli rumah. Ada kereta. Ataupun macam bouquet ada 13,000. Oh, faham. Tiba-tiba booking kapal terbang. Faham. Tapi macam aku rasa lagi cute lah macam jenis yang Hajar ni. Yang macam aku tak suka sangat surprise yang macam bawa limo, kita tengok dekat ambil surprise bawa masuk dalam Exactly Siapa yang tu? tiba-tiba Tak tahu. Okay. Mana-mana lah yang macam surprise besar. Aku macam suka tengok kalau macam surprise yang macam like small things yang macam like note ke apa ke, macam kau bangun tidur tiba-tiba macam macam tu. Macam Reza kan, surprise yang aku tak adalah rasa surprise apa benda sangat, tapi macam benda small things yang macam aku ingat lagi 2 tahun lepas kot aku punya birthday kan. Kita macam tak ada celebrate apa, tiba-tiba dia macam bawa keluarkan, dia beli aku apa tahu, kek dekat Family Mart, macam puding kat Family Mart tu. So aku rasa benda tu macam sweet gila. Dia macam tak payah besar-besar, tapi I would rather to have that kind of macam surprises yang macam orang kata macam boleh spice things up lah. Dia kalau macam surprise ni rasanya more to suggestion. Dia macam apa ni, macam thoughtful move daripada money move. Betul. Tak sepertinya kau nak kena tutup satu wayang. Betul. Itu awkward. Aku rasa itu adalah benda yang akan buat aku jadi awkward. Satu lagi betul lah, dia tak thoughtful lah. Contohlah macam bini ke suami kau, dia nak macam barang A. Betul. Lepas tu kalau kau thoughtful, kau akan tahu walaupun benda tu contohlah, okay, dia teringin nak makan cekodok pisang Kampung Baru. Okay. Even dia kalau dia belikan cekodok pisang Kampung Baru pun, dia dah rasa appreciative, ada tahu orang tu tahu apa yang dia nak. Betul. Macam sekarang ni kalau ada dengar kursi todak tak apa lu. Alright, so yes, rugi lah Haikal. Korang tak dapat tengok Haikal sama setengah jam tadi, dapat 15 minit je. Rugi lah, buat Haikal benda benda yang aku macam nak sangat orang tengok. Itulah kita berbalik kepada macam surprise tu tadi. Aku rasa sebenarnya benda tu tak payah yang effort gila je. Sebenarnya effort yang ada setengah-setengah, tapi macam to each his own lah sebenarnya. Ada setengah orang macam suka yang macam extravagant punya surprises. Ada setengah orang suka macam alamak saya setakat macam tiba-tiba, contohnya macam kita orang grab food, tiba-tiba aku tak minta air, tiba-tiba Reza belikan air yang aku suka. So benda tu cute lah aku rasa. So macam itu pun enough untuk aku. Macam tu lah. Dia selalu macam dengan bini aku, contohlah dia macam bukan macam insting tau. Dia macam aku rasa mungkin dah biasa hidup sama. So macam tiba-tiba macam aku macam nak beli kopi chat time lah, tapi aku minum sikit je. Dah macam Ferry belanja kopi Zeus kan. So aku macam minum sikit lah, mungkin bini nak. So balik-balik kata memang dia nak beli kopi tapi tak sempat keluar. So benda macam tu pun boleh jadi apa. Cute lah, tu cute agak. Tapi tu tak secara kebetulan lah. Tapi macam kita fikir, okey lah, ingat orang belakang lah. Maksudnya ingat orang belakang lah. Tengok, dia pun nak juga sebenarnya. Ingat orang rumah gitu. Gitu. So aku jealous dengan Hajar. Aku jealous dengan kau sebab aku rasa macam aku nak Hajar bagi aku surprise. Tak, it's more like macam aku jealous dengan Hajar punya effort tu. So macam aku rasa macam it would be nice kalau aku ada effort tu untuk buat ni. Tapi bukan aku macam mengelak ke atau apa. Cumanya aku tak, aku boleh cakap aku kreatif. Maksudnya aku bukanlah kreatif, but aku ada ideas. It's just macam aku nak buat benda lah tu yang macam agak Kau rasa benda tu macam bila kau buat kau rasa macam cringe untuk diri sendiri? Tak. Okay, aku okay je. Tak juga, sebab itu memang husband aku kan nak cringe benda. Tak, bukan untuk dia. Untuk diri sendiri macam lemak cringe. Tak, aku tak adalah. Kalau surprise aku tak adalah macam jenis yang macam apa sedalam lautan cinta. Tak ada. So yes, itu adalah ni. Anyways, happy belated anniversary. Dah lama kan. Tiba-tiba berita dah lama. Sebulan lah. Okay lah. Jangan ingatkan nanti Hajar tengok ni kan. Dia dah buat surprise. Happy 1 month belated birthday anniversary. Okay. Berbalik pasal tadi Ben kata tak telinga dia keluar Milo nugget. Baru-baru dia kat Twitter, ni last topic lah sebelum kita wrap up. Dekat baru-baru ni ada satu tweet di mana dia mengatakan macam dia macam bukan menghina lah, dia macam berdosa lah orang-orang yang kata yang jual air Milo tapi sebenarnya jual air koko dekat kedai-kedai. Applicable tu kedai mamak ke kedai apa-apa ke. Sebab sekarang ni apparently dia dah dulu lah, kes lama lah. Maksudnya dia dah kali-kali, maksudnya bila kau order dekat kedai makan, kau order Milo Ice tapi kau dapat mungkin bukan Milo Ice. Kau dapat mungkin koko ke mod murah ke kan, mungkin bukan Milo sekalipun. So persoalannya ialah tak ada persoalan pun. So korang setuju lah benda tu? Kalau aku kan rasa macam betrayed lah.
Betul lah, itulah ramai orang Sebab cakap. aku nak Milo Ice, tapi macam dia kembali kepada penjual lah. Kalau korang macam jenis yang tak jujur, tak jujur lah. Tapi maksudnya tapi kalau macam kau kadang-kadang jual tu sedap pula dan lagi orang sedap. enjoy dan orang repeat pula benda yang sama. Maksudnya macam it's a small matter, tapi Tahu macam sekarang pun aku dah tak minum Milo tu. Why? Selalu kau minum. Kat rumah ke sekarang aku Mama. minum bukan minum yang Camca, bukan, nama dia Malco. Malco, Aku dah Polo. tak minum Milo lah sekarang. Malco apa rasa dia? Malco. Tak tahu lah, sedap lagi sedap daripada Milo. Sekarang Malco? tapi susah nak jumpa. Aku beli kat Shopee tu. Sebab sebelum ni beli kat Nilai semua kan. Halal tak? Tiba. Halal lah. Malco Sekarang tu kalau macam kat kedai mamak pun kan, pun dia depends kat, kalau sedap lah. Kalau tak sedap, Cara buat aku lah. macam aku nak Milo macam tu. Kalau dia pakai koko yang coklat yang sedap, Betul? bedal je lah. Dia kadang-kadang annoyed macam bini aku suka minum Milo. So dia dah tahu dah rasa Milo tu macam mana. So kadang-kadang bila dia minum air Milo tu, dia kata okay ni koko. Maksudnya bukan Milo-Milo. Power Dia kalau orang yang selalu minum Milo dia akan tahu rasa Aku dia. selalu gak, tapi macam tak pernah pun aku macam dapat differentiate. Yang aku baru tahu, untuk buat Milo yang sedap, Milo Ice bungkus yang sedap, kau perlukan 4 scoop Milo. Aku macam fuck. 4 scoop, 4 sudu Ya. lah. Dia kena Dia kau lah. bukannya sudu. Dia macam scoop yang macam Scoop susu Berbukit. baby. berbukit. Berbukit lah. Barulah Betul. pardu. Weh, Ya, aku macam uish, ini tak boleh buang air. Potong kaki. Tapi kalau korang boleh beza tak air? Aku tak boleh beza. Aku sejak anak aku ada, dia akan selalu minum. Kalau Milo Ice laju lah. Dia Milo Ice. So Ikut bini kau lah maksudnya. bukanlah sebab Milo je minuman yang macam kalau nak bagi teh ice ke ada kafein. Kopi pun ada kafein. Lagilah banyak. Milo kan ada tak? Tak ada. Milo gula banyak. Milo gula Okay, lah. okay, So itu okay. je yang macam boleh diminum lah kan. Okay. So aku dapat beza lah. Kadang-kadang aku boleh dapat beza sampai ke Vico. Vico lain boleh. Vico ada lain. rasa yang unik sebenarnya. Vico. Vico sedap. Sedap. Vico dia Kita promote. VICO. tak apa promote lah. Aku just ingat lagu dia. VICO. 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 Vico tu yang Spencer Tahir tu Eh, tak tu yang lama-lama punya. Ho Merry Christmas. You are. Alright. Topik tu macam tu je mati Mati macam tu je lah. Kita cerita pasal apa tu tadi? Milo tadi. Tak tapi- yang dekat mama rasa dia bagi Tapi kalau aku macam aku pun sama macam Ben lah. Maksudnya kalau kau guna koko tapi sedap, and then aku akan return balik dan beli benda yang sama, dan kau buat benda yang sama, then should be a Okay, problem untuk aku. Milo apa yang tempat mana Milo yang macam kedai ni aku ada Milo confirm sedap. Tempat yang aku selalu beli sekarang. Promote lah. Mungkin tu orang-orang Dekat Pandang Indah ada satu restoran yang restoran tu kata Reza dah lama, tapi sekarang ni aku akan beli makan tengah hari situ setiap hari sebab aku hantar anak. So aku akan beli kat situ sebab macam makanan kat sini hopeless sikit. So aku akan beli nasi bungkus tu dan aku akan bungkus air Milo. Dekat situ aku nampak dia bancuh. Selama ni aku tak pernah macam nak perhatikan orang bancuh air Milo Ice macam mana. Dia aku menampak dia macam bancuh Milo Ice tu, Milo 4 skop. Mula aku terkejut, tapi sebab sedap aku pejamkan mataku dan aku nikmati je Milo tu. So Nama kedai tu apa? Nama kedai tu restoran Ardi kot tak silap aku. Ardi? Yes. Pandan Minda. Ardi. Pandan Indah. Yes. Lauk makanan dia pun sedap lah. Lauk kampung dia pun sedap lah. Kau Dia lauk Okay, sama. Sorry. Minang lah macam tu lah. Minang. Yes. Okay. Kau Ben mana Milo yang Aku dah lama tak minum Milo. yelah kedai yang macam air tu Air mesti sedap lah. sedap teruk Vanggir kot. Nasi Vanggir? Nasi goreng Vanggir Seri Rampai. Nasi goreng Nasi Vanggir. Vanggir. Ha, Air Apa dia benda sedap. air apa yang sedap? Air yang sedap ada teh ais. Teh ais dia pahit tu. Teh ais pun. Teh Teh ais. ais Dah lah sedap. besar. Besar. Dia jap macam besar? Yang jap. Ui sedap Teh siapa. Lepas tu dengan limau ais. Limau ais dia pakai limau Kasturi. Kasturi yang besar. Itu kasturi Dan limau nipis dan limau kasturi. Uish. Padu. Aku Begitu kedai setakat ni kat tempat rumah aku dekat restoran Haji Tapah Mamak. Milo dia aku selalu order Mamak Milo kau ais. Memang terbaik. Aku selalu order bungkus. Make sure podcast ni dia punya tajuk tepukan gemuruh. Tapi okay, bila cakap pasal tu, Pasal Milo. pasal makanan lah. Okay. Makanan. Makanan apa yang kau makan bila kau makan? Kau dah lama tak makan, bila kau makan dia akan ada memori. Macam aku start dulu Hari tu aku pergi Shah Alam. Lepas tu aku pergilah nasi ayam penyet Padang Jawa.
Oh, Batu Tiga. Belakang tu pada Jawa tu lah. Yang ada maji macam fast food tu. Tapi bila kita rasa benda tu macam fast food, bila aku pergi balik, aku tengok ayam penyet dia RM5.50 ke RM6. Masih lagi? Aku macam uish. Faham. Mengimbau kenangan lah. Lepas tu bila satu suapan tu ingat saya kenangan-kenangan dekat UiTM. Zaman dating awet pergi semua. Zaman nyanyian dekat atas tu. Recently korang ada tak macam kau pergi dah lama tak makan kedai tu, bila kau makan macam tiba-tiba kenangan kembali? Sebab kadang-kadang macam kau tak cerita ratatouille tak? Ratatouille. Ratatouille kan Masih lagi nak dengan dia punya sebutan. Okay, Orang dah betul kan? Ratatouille. Ratatouille. Kan yang food critic tu kan, yang last tu kan, bila dia makan yang si mouse tu masak, itu ialah makanan comfort food dia. Bila dia makan, dia teringat masa dia kecil-kecil, itulah makanan mak selalu masak untuk dia masa kecil-kecil, masa dia membesar. Okay. So kat situ sebenarnya makan, kau dah tak pernah ada momen-momen macam tu? Macam bila kau makan, kau teringat something. Macam kau yang penyet lah tadi, bulan Jawa. Ada tak recently macam kau makan kuih kashwari? Nyampuk pula. Tiba teringat kampung, teringat masuk longkang apa. Ada tak recently? Aku ada tapi bukan beli kat kedai lah. Tak kisah pun. Aku minta Hajar masakkan. Ayam kaswi. Okay. Kashwari tu binatang kan? Kashwari dan kuih. Okay. Ada tak Ben? Aku ayam kunyit. Ayam kunyit. So bukan ayam kunyit yang goreng tu. Ni dia ayam masak kunyit tapi dia berkuah. Okay, tak pernah rasa. Dia simple dia macam warna hijau-hijau kuning-kuning sikit. Berkuah yang berkuah dia ada macam minyak-minyak sikit. Okay. Ayam dia. Tu memang buat aku ingat zaman macam dajah-dajah lah, time arwah nenek aku buat kan. Oh, Hajar buat sama macam lebih kurang lah. Tak sama tak ah, tapi dia dah rupa gitu lah. Sama. Oh. Tu ayam kunyit. Ayam kunyit berkuah. Kau tengok dah zaman kau kunyit. Okay, tak joke. Pernah ke Ben ada zaman tu? Mana tu? I don't judge. Tak. Okay. Tak, kosi. Kashwari. Coach Kashwari. Coach Ben. Anyways, aku tak ada, tapi few days ago kita orang grab nasi lemak pagi. Untuk breakfast kan, nasi lemak. So nasi lemak yang sampai ni, nasi lemak kan banyak gila dekat Malaysia ni. Dekat KL ni, yang macam nasi lemak yang macam overhype lah apa, dan overrated punya nasi lemak apa semua kan. So kita orang ambil random kedai ni, kita orang saja je nak try nasi lemak dia. Lepas tu nasi lemak dia datang, nasi lemak dia rasa macam nasi lemak kampung-kampung tau. So layan gila lah. So macam sambal dia macam sambal macam bila kita orang makan tu, kita rasa macam makcik yang masak. Macam makcik-makcik yang macam masak. Yang kat tepi jalan, yang macam dia akan senduk satu macam tu. Bila kau makan tu, kau teringat apa? Aku teringat lah dulu kecil-kecil, waktu aku kecil-kecil, setiap aku pernah cerita dengan korang, setiap macam cuti sekolah aku akan balik. Oh, cousin kau? Yes, balik dengan cousin aku. So macam bila kita orang pagi-pagi, nanti arwah tu aku akan bagi duit, ataupun arwah nenek aku akan bagi duit untuk kita orang pergi beli nasi lemak bungkus. Okay, nasi lemak bungkus. So nasi lemak tu lah kita orang beli, makan ramai-ramai. So nasi lemak tu aku teringat. Bila macam tu, dia terus automatik jadi sedap kan? Betul. Contoh lah, let's say lah nasi lemak yang aku cakap pada Jawa, kan lah. Okay, Ben punya ayam kunyit. Kita tak. Ayam kunyit. Tak, maksud aku macam okay, bagi Ben bila dia makan dia teringat. Tapi macam contoh aku makan, okey lah, sedap lah, tapi tak teringat apa-apa. So kadang-kadang bila contoh lah macam, jom makan satu kedai ni baiknya, sedap nak mati. Lepas tu dia datang, biasa je. Kalau macam aku akan rasa sikit offended lah. Tapi kalau cakap kau rasa offended tak? Contoh kedai je, itu sedap teruk tau. Of course lah offended. Kalau macam kau rasa sedap gila, tiba orang pergi macam biasa je. Macam kau sedap siup benda lah ni, asal kau rasa macam biasa je. Faham tak? Dia rasa offended macam aku ajar kau mengutuk taste bud aku. Betul. Kau pernah? Makanan tak pernah. Movie pernah. Movie? Macam aku kita tengok cerita Shaun of the Dead. Kau ingat Shaun of the Dead? Cerita zombie tu kan. Aku ajak adik-adik ajar tengok sekali kan. So semua macam adik-adik ajar. Macam tengok dekat rumah kan. Semua macam makanan tak ada. Kalau movie macam makanan movie ada banyak lah. Movie macam mungkin dia punya taste bud dia lagi besar. Maksudnya
Kalau ada orang suka tengok cerita hantu je, tak mungkin dia tak suka tengok cerita aksi. Kalau makanan kan obviously kau makan. Tu mana tak ada makanan. Tak, makanan tak ada. Semua aku bawa mesti orang cakap, sedap betul lah Ben. Kita kena cuba. Okay Ben. Aku nak try lah jap. Macam mana aku buat tadi tak jadi lah. Tak. Oh, jap. Kau macam nak. Okay. Style. Okay. Yes. Tepukan gemuruh. Itu kalau contoh tak pecah rekod dunia. Okay. Dia kalau pecah rekod dunia dia kena ada kahak dia macam. Tak over sangat. Tu macam ni. Okay, kau start kan. Lu lepas tu dia. Weh, menyirat orang. Alright, so yes, dah lah tu dah. Merepek-repek dah kau ni. Tiba-tiba ada suka Olimpik pula. Tiba-tiba punya podcast hari ni. Okay, Fah, kalau diorang nak tengok suka Olimpik ni kat mana? Okay, anda boleh saksikan suka Olimpik ni. Tak perlu pergi ke Tokyo. Hanya boleh menonton di Podcast Tinker. Di YouTube channel Tinker Studio yang hampir sejuta. Wow, lama lagi kan padahal. Lama lagi. Korang semua buat fake account. Lagi satu second account. Subscribe. Lepas tu subscribe kan. Boleh. Peduli orang. Dan anda juga boleh dengarkan Podcast Tinker dekat Spotify dan juga channel-channel lain seperti Apple Podcast, Google Podcast dan di mana saja yang ada podcast. Betul. So yes, kita akan kembali lagi minggu hadapan dengan topik-topik yang lebih random. Kita akan cuba tengok dokumentari lain-lain lah. Aku appreciate gila orang lagi suka kita sembang kosong macam ni daripada ada macam direction. Faham tak? Sebabnya macam bukanlah macam kau nak senang jangan tak payah fikir topik, tak. Sebab aku rasa macam dia tak aku faham maksud kau. Dia tak berat, nanti jadi berat. Betul. Nanti jadi ilmiah. Betul. Alright, so jom. Okay. Dah jadi. Okay. Style. Okay. Alright, so yes, kita jumpa minggu depan. Kita tutup dengan bunyi itu Okay, 3, 4. Itu menang betul lu. Menang betul. Menang All England lah. Bye guys. Bye.